Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel rasmi untuk menambah ilmu kemahiran mengumpul keris melalui video dalam talian. Jika ini pertama kali kita berjumpa, nama saya Khairi Johari, lebih dikenali sebagai Pak Jaufi. Video ini khas untuk membantu anda mengembangkan ilmu dan memupuk tabiat mengumpul yang sihat demi meraih keuntungan yang lumayan. Dalam video hari ini, saya akan berkongsi dengan anda 5 jenis keris yang berbeza. Sama ada anda menyedarinya atau tidak, setiap jenis keris berbeza dan mempunyai ciri khusus tersendiri. Setiap jenis keris juga mempunyai fungsi asas tersendiri dan setiap tujuan kegunaannya bergantung pada klasifikasinya, jenis dan niat kegunaan sewaktu ia dihasilkan. Jadi jika anda berminat untuk memahami lebih lanjut tentang jenis keris yang layak dimasukkan ke dalam koleksi anda, maka video ini sememangnya pasti untuk anda. Untuk manfaat penonton bukan Melayu, saya memakai pakaian tradisional Melayu saya, baju kurung cekak musang. Ini adalah pakaian tradisional klasik, lelaki Melayu lengkap dengan hiasan kepala tradisional dipanggil tengkolok dan kain pinggang dipanggil samping. Daripada perbualan sebelumnya dengan peminat keris baru, nampaknya terdapat generalisasi dan andaian yang meluas bahawa semua keris adalah sama pukul rata. Saya ingin memperbetulkan salah tanggapan ini. Secara amnya, memang benar, cara keris dibuat biasanya sama. Proses penempaan besi keris mungkin berbeza dari masa ke semasa, bergantung pada kreativiti dan kepintaran pandai besi. Harap anda sedar, sesungguhnya senjata keris sudah selama bertahun-tahun lamanya telah berkembang dan melalui proses evolusi budaya daripada sekadar kegunaan sebagai senjata praktikal kepada sesuatu objek budaya, upacara tradisi dan menjadi aksesori dua fungsi dalam adat dan tradisi Melayu yang mempunyai kepentingan pada peringkat kemasyarakatan dan peribadi. Mari kita mulakan dengan jenis keris pertama dalam senarai. Yang pertama, keris sundang. Kita akan mulakan dengan Abang Long. Dalam keluarga 5 jenis keris yang akan saya kongsikan hari ini, sundang juga dikenali sebagai senjata rasmi kaum Moro. Dalam pelbagai nota bertulis rasmi, jelas sekali sundang tidak dimaksudkan untuk menikam. Ia lebih kepada jenis senjata menebas. Jadi mengapa ia masih diterima sebagai keris? Ciri-ciri senjata sundang mempunyai ciri sifat yang serupa dengan keris. Oleh itu ia masih dianggap dan diterima sebagai keris oleh pengumpul keris. Bilah sundang biasanya lebih berat dan lebar daripada keris biasa. Bilah sundang biasanya berukuran 23 inci atau lebih. Jenis kelas senjata ini mendapat populariti dan minat di kalangan rakyat Amerika yang menjajah gugusan pulau yang kini dikenali sebagai Filipina. Apabila penjajah Amerika berhadapan dengan pejuang penentangan tempatan, malah ada cerita tentang bagaimana askar Amerika dibelah dua dalam satu libasan daripada senjata ini. Berdasarkan berat dan saiz daripada sundang tradisional ini, tidak mustahil ia mungkin boleh memotong dua seseorang dengan bersih. Sekarang jangan kita berpendapat senjata sundang hanya berasal dari kawasan Kepulauan Filipina sahaja. Jenis sundang di luar Filipina juga sudah lama wujud, dihasilkan di Semenanjung Melayu, Riau, Bugis dan Sumatera. Ini menunjukkan bahawa sundang tidak secara eksklusif terhad kepada mana-mana satu wilayah tertentu. Banyak lagi cerita mengenai sundang yang boleh saya kongsi secara terperinci, tapi cukuplah di sini buat hari ini. Bersyukurlah jika anda berpeluang memiliki sebilah sundang yang baik buatannya dan mempunyai sejarah asal yang unik. Yang kedua dalam senarai, keris panjang. Ini adalah kegemaran peribadi saya.
Jenis keris ini biasanya ditemui di kawasan Melayu, iaitu Sumatera, Kalimantan, Brunei dan Semenanjung Malaysia. Berukuran sepanjang sebilah sundang, namun ia bukanlah sesuatu senjata buat bertempur di medan perang. Keris panjang lazimnya mempunyai dua fungsi. Pertama sekali, ia adalah sebahagian daripada regalia pengenalan kuasa mutlak untuk menunjukkan status dan hak kuasa pemiliknya. Ia juga boleh dikenali secara tempatan sebagai keris mandat atau keris kuasa, keris yang melambangkan jawatan rasmi pemiliknya. Ini terbukti dalam gambar rasmi diraja daripada negeri-negeri Melayu. Kedua, jenis keris ini juga berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan hukuman bunuh. Biasanya orang yang telah melakukan jenayah kejam akan dihukum mati dengan cara disalang dengan keris. Maka keris yang digunakan dalam tugas yang mengerikan ini akan dirujuk sebagai keris penyalang. Sama ada fungsi sebagai simbol pejabat atau keris untuk pelaksanaan hukuman bunuh. Ia patut disebut bahawa pada zaman dahulu, kedua-dua jenis keris ini hanya boleh ditauliahkan oleh raja atau sultan negeri. Yang ketiga dalam senarai keris tempur. Ini merujuk kepada keris bersaiz biasa atau keris untuk sasa dewasa yang biasanya berbilah berukuran sepanjang lengan seseorang. Ini adalah jenis keris umum lazim diketemui secara meluas. Ditemui di seluruh kawasan Nusantara. Berukuran antara 15 hingga 17 inci. Ia tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu panjang, tetapi masih berkesan dalam serangan jarak dekat. Sifat jenis keris ini sendiri lebih ke arah menggunakan tikaman sebagai serangan utamanya, menjadikannya saiz yang sempurna sebagai senjata sisi orang asli Melayu di rantau ini. Secara umum, ini adalah jenis senjata harian, dibawa oleh lelaki dan perempuan bersama-sama ke mana sahaja. Walaupun boleh dipertikaikan bahawa untuk wanita dan seseorang yang bertubuh lebih kecil, keris mereka berkemungkinan lebih kecil sedikit daripada saiz-saiz biasa purata. Di senarai yang keempat, keris selit. Jenis keris selit lazimnya dihias dengan ukiran dan tatahan halus, dengan bilah berukuran di bawah 10 inci. Walaupun ia masih bersifat senjata, fungsinya lebih menjurus kepada formaliti majlis rasmi. Keris selit biasanya dijadikan pelengkap pakaian tradisional dalam upacara rasmi, dan penekanannya tertumpu pada ukiran pada gagang dan perhiasannya. Lebih mewah bahan yang digunakan, dan karya seni ukiran yang rumit berada di atas gagangnya. Ia akan melambangkan tinggi rendah status sosial pemiliknya. Akhir sekali, di senarai yang kelima, keris azimat. Ini adalah jenis keris yang tidak dibuat untuk pertempuran. Cara ia dibuat kurang berfungsi dan praktikal untuk digunakan dalam pertempuran. Sebaliknya, ia dibuat sebagai manifestasi fizikal, sesuatu niat, nazar, hajat dan doa. Ia mungkin dihasilkan dengan reka bentuk simbol yang rumit, yang mungkin juga terukir pada bilah, tetapi berdasarkan contoh spesimen lama, gajah di mana ia dibuat adalah menunjukkan jika ia dibuat untuk kegunaan praktikal atau hanya untuk tuah. Jenis keris yang jatuh ke dalam klasifikasi ini biasanya berukuran sekitar panjang bilah keris selit atau kurang sedikit. Ia akan menampilkan kelengkapan yang lengkap, hampir serupa perhiasan keris yang seadanya, jika ia dimaksudkan untuk berada pada sisi seseorang. Untuk setiap 5 jenis keris yang telah saya kongsikan hari ini, ini adalah 5 jenis keris yang boleh dijadikan asas permulaan koleksi keris anda. Apakah jenis keris yang sudah dimiliki dalam koleksi anda? Silalah kongsi dalam ruang komen di video ini.